Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa ad-du'a ila al-huda wa dalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih وثوابه ومغفرة ورضوان وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung pengajian daripada kitab Hadis Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, lebih terkenal dengan panggilan Imam Nawawi. Kita masih dalam tajuk taubat. Muka surat hadis yang ke-10 ke? Muka surat berapa? 23. Masih dalam tu taubat lah. Kisah penghujungnya. Penghujung cerita tu ingat dah? Tak ingat. Cerita Ka'ab bin Malik yang tertinggal perang Tabuk dan dia dipulau oleh Nabi selama 50 hari. Tak jawab salam, tak bagi salam, tak tegur dan sebagainya. Dipulau oleh Nabi 50 hari. Dia bersama dengan 2 orang lagi sahabat, tapi 2 orang lagi tu orang tua. Mereka juga termasuk semua jumlah 3 orang yang dipulau oleh Nabi SAW. Tapi dialah yang sangat terkesan sebab dia selalu duk ulang-alik pergi masjid. Sehingga semua jumpa dengan sahabat, sahabat tak jawab salam, tak beri salam semuanya. Sehinggalah terakhir taubat, ni cerita bersungguh-sungguh taubat selama 50 hari tu masih bersabar. Walaupun celah-celah tu ketika di pulau tu diumpan dengan umpanan, iaitu datang surat daripada Raja Rom, satu raja yang tak Islam. Dia offer kepada Ka'ab, dia tahu kisah Ka'ab kena pulau. Maka dia offer, mailah tempat kami bagi kedudukan, bagi pangkat, bagi rumah, bagi gaji, semua yang hebat-hebat. Umpan. Ketika tu Ka'ab bin Malik setia dengan Rasulullah walaupun dipulau oleh Rasulullah ni. Sebutnya bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Ini pengajaran besar bagi orang yang nak bertaubat ataupun kita sebut dengan nak hijrah, daripada zaman dia dulu kepada zaman yang baik. Jadi bila nak hijrah ni mesti ada ujian. Allah akan uji, umpan macam-macam, syaitan akan datang umpan-umpan tu. Dulu kita mungkin kawan ramai, bila nak hijrah kawan tak ramai. Dah mula orang tak kenal, orang pulau kita dan sebagainya. Mungkin dulu pendapatan banyak, tapi bila nak bertaubat ni, nak berubah jadi baik ni, dah pendapatan kita sikit. Itu semua umpanan syaitan supaya jangan ke sana, patah balik mai. Ya. Jadi Ka'ab macam tu juga, supaya engkau janganlah duk kawan lagi, dah dia ada pulau engkau, mailah sini. Di negara yang bukan Islam, diberi kedudukan. Dia orang ingat Ka'ab bin Malik ni jenis orang yang makan umpan, yang bercita-cita target dia untuk duniawi semata-mata. Jadi itulah bila orang yang dia punya tujuan matlamatnya hanya hidup dunia, sudah pasti dia akan dapatlah harta dunia tu, tapi kehidupan akhiratnya di sisi Allah Ta'ala akan jauh, semakin jauh. Itulah kekuatan yang ada pada saudara mara kita di Gaza tu. Walaupun kena pulau di rakyat Arab keliling dan sebagainya. Ini mereka tak termakan umpan pun. Umpan untuk tinggallah negara engkau, kami bagi kedudukan yang hebat, hidup di luar dan sebagainya, aman, sejahtera, senang je. Dah. Itu bukan tujuan dia orang. Tujuannya untuk redha Allah. Mempertahankan negara adalah satu kewajiban.
mempertahankan agama suatu jihad yang besar. Apapun redah je. Jadi Ka'ab akhirnya koyak surat tersebut, campak buang je. Jadi orang kata pada Ka'ab, apalah engkau ni? Orang munafik. Kata pada Ka'ab, ruginya engkau. Kami nak dapat bantuan macam tu kan senang. Ni orang offer tu datang, kau tolak. Semua kutuk Ka'ab. Ini orang munafik lah. Maka Ka'ab tetap setia dengan Rasulullah sampai turun ayat wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat, sampai cerita tentang Allah terima taubat mereka bertiga. Terima taubat mereka bertiga. Saya rasa muka surat 23 ni itu penghujung yang saya cerita tadi lah. Dia terjemahan daripada tafsir daripada hadis yang sebelah. Ala kulli hal, Ka'ab berkata, kita tengok perenggan yang terakhir muka tu, Ka'ab berkata tu, bawah kan, muka surat 3, perenggan kedua terakhir Ka'ab tu. Ka'ab berkata, kami bertiga tertinggal dari urusan yang dihadap kepada Rasulullah SAW. Maksudnya iaitu kami bertiga ditangguhkan taubatnya. Allah sebut khullifu. Wa 'ala thalathati alladhina khullifu. Ke atas 3 orang yang tertinggal, ditinggal. Maksud ditinggal tu apa? Sedangkan dia orang yang tak pergi perang kan? Dia orang yang tinggal perang. Tapi kenapa Allah sebut yang tertinggal? Kerana disebutkan di sini, Ka'ab kata dia sendiri hurai tentang maksud ayat tu, iaitu kami tertinggal jawapan taubat selama 50 hari, baru Allah bagi jawapan taubat kan. Taubat rasa tak ada jawapannya. Allah sampai Rasulullah pulau 50 hari kan. Dah bertaubat dah daripada hari pertama dia bertaubat dah, dia silap dah, dia rasa bersalah dah. Jadi terkadang Allah tarik nikmat-nikmat kita sebelum, yang kita rasa nikmat sebelum kita bertaubat. Kita dapat tu, dapat ni, lepas tu tarik. Itu sebagai tanda Allah nak bersihkan kita. Kan, nak bersihkan. Contoh kita ni kalau ada benda kotor di besi mana, mesti kita ketuk-ketuk karat dia. Mungkin potong potong sebab karat teruk sangat, potong buang untuk sambung bagi cantik. Ambil yang cantik-cantik je. Jadi begitu juga Allah bersihkan, buang cantas sana, cantas sini, cantas sana, cantas sini. Lama prosesnya kerana mungkin besar salah tu. Mungkin dosa tersebut memang terlalu besar lah, tinggal peperangan Nabi. Dosa yang besar. Jadi Allah tangguh sampai 50 hari, baru turun jawapan yang solid, yang bersih, yang suci. Jawapan daripada Allah, terima taubat dia orang. Orang lain taubatnya mungkin hari itu juga. Dia orang ni disimpan untuk bersih, bagi kilat, bagi cantik. Kan? Begitu umpamanya. Maksud itu kami bertiga ditangguhkan taubatnya, di mana mereka yang bersumpah dan berjanji langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Sebab dia orang munafik awal-awal kan. Jadi bila Nabi balik perang, orang munafik dulu queue nak salam dengan Nabi, nak minta maaf. Ya Rasulullah, kami minta maaf tak pergi perang. Sebab ni alasan bohong. Sebab mak sakit, sebab tu sakit, sebab yang ni uzur dan sebagainya. Alasan palsu. Maafkan kami Nabi. Ya aje. Kan? Nabi malas nak dengar lebih-lebih. Ya ajelah. Kan? Tapi yang Ka'ab ni Nabi tak bagi jawapan, tak iyanya. Minta maaf, Nabi tanya kenapa kau tak pergi? Tak ada sebab. Tak pergi. Aku ada kuda sampai 2 ekor. Hari nak pergi Tabuk tu, sebelum 2-3 hari nak pergi perang Tabuk, dia beli seekor lagi kuda. Jadi ada 2 ekor kuda dia. Patut layak dah dia pergi. Bawa seekor pun dah cukup. Tapi dia cerita kat Nabi, aku dapat 2 kuda sebelum pergi perang, tapi aku jadi berat nak pergi, malas. Minta maaf, minta ampun ya Rasulullah. Rasulullah diam terus, tak bagi jawapan iyanya. Sampai 50 hari. Baru turun ayat tadi ni. Dan berjanji langsung, yang mai awal minta taubat, Nabi janji, kata dia orang tak buat, Nabi ya je. Dan beliau menerima lahir mereka, lahir zahir. Zahir mereka tentang meminta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi masalah batin beliau serahkan kepadanya, kepada Allah. Adapun maksudnya tentang batin beliau, tentang dia orang tipu tu, bohong, alasan bohong tu serah pada Allah. Nabi tahu, tapi Nabi biar Allah yang menghukum dia orang tu. Adapun tentang urusan kami bertiga, maka keputusan sepenuhnya diserah pada Allah. Allah bagi jawapan terus. Firman Allah Ta'ala, dan terhadap 3 orang yang ditangguh taubat, maka yang dimaksudkan
bukanlah kami tertinggal dari perang yang ditinggalkan tu bukan masalah kami tinggal perang tu. Tetapi beliau menangguhkan, ditinggalkan jawapan taubat. Dan mendiamkan kami tidak seperti orang yang bersumpah di waktu menyampaikan alasan. Kemudian beliau terima alasan itu, riwayat Bukhari. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahawa Nabi SAW pada waktu perang Tabuk keluar pada hari Khamis dan memang sudah menjadi kesukaan baginda untuk berpergian, yakni musafir pada hari Khamis. Itu Nabi punya kegemaran. Kalau nak musafir, hari Khamis. Sebolehnya balik pun hari Khamis, kalau boleh. Tapi dah balik, pergi 2 hari, tak jadi Khamis lah, kan? Contohnya. Yang boleh panjang dan boleh adjust untuk hari Khamis sampai Khamis. Begitu juga nak musafir. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan biasanya beliau kalau datang, maksud kalau balik sampai, dia dari bepergian pada waktu pagi. Beliau baginda akan masuk waktu Nabi takkan balik waktu malam. Kan? Kita dah tengah malam pun, buka pagar ni masuk, kan? Jadi masalah lain, masalah Nabi tak nak balik mengejutkan isteri di rumah, terkejut tiba-tiba sampai depan rumah. Zaman tu tak ada WhatsApp, kan? Abang pergi memang tak ada. Kalau kita lagi sejam nak sampai ni, dia dah ready, tahu dah. Ketuk tu tahulah suami dia, tahulah orang memang ahli rumahnya. Tapi ni zaman Nabi tak tahu siapa yang ketuk, jadi mengejutkan, menakutkan. Yang ni Nabi tak nak. Bukan kita tak boleh balik malam, kan? Jadi mengejutkan tu yang Nabi tak nak. Jadi kita ni kalau boleh nak pergi terkejut, buat apa? Prank lah, surprise lah, apa semuanya, kan? Jadi mengejutkan sehingga timbul takut tu tak boleh dalam Islam. Dilarang. Nabi tak bagi kita prank-prank tu, kan? Kita jadi dah budaya pula duk tengok TV cara prank-prank semua nak buat kat sini dah, kan? Buat bersedih, bagi gelap, bagi nampak hantu, buka parah, seronok. Walaupun kita rasa dia happy, tapi akan datang takut tu, kan? Kan? Mesti ada takut tu. Yang tu Nabi tak nak bagi, tak nak bagi takut, kan? Sehingga Nabi ni suka menggembirakan orang, bukan menakutkan orang. Kita syok sangat menakutkan orang. Hati-hati tu, gelap-gelap tu, aku dah lalu kau tu tadi. Hantu mai, kan? Suka nak menakut orang. Satu ketika Nabi SAW ni disebut sebagai Ashja'in Nas, orang yang paling berani, luar biasa. Tak ada manusia biasa yang berani macam Nabi. Satu ketika bunyi dentuman besar di Madinah, kuat, sehingga semua orang dah tidur malam, terbangun. Orang lelaki semua keluar rumah, tengok, tanya jiran, ada apa? Ada apa? Baru dia tanya, bincang, tak tahu nak pergi tak pergi. Nak pergi tengok apa berlaku kat sana. Duduk tengah tanya kenapa. Tiba-tiba Nabi dah balik mai. Naik kuda Abu Talhah. Sayyidina Abu Talhah. Nabi naik kuda sahabat. Tanpa pelana. Pelana tahu yang lapik punggung tu. Cushion lapik punggung tu. Bayangkan naik kuda tak ada pelana. Duduk belakang dengan tulang belakang dia. Kedegang. Kan? Jadi nak sebutnya Nabi kuat dan berani. Bila Nabi sampai, tak ada apa-apa, tak lah. Nabi kata tenang, tak ada apa dah, balik. Masuk balik, rehatlah rumah. Tak ada apa berlaku, kan? Aku dah pergi tengok, tak ada apa. Walaupun tak tahu apa yang berlaku, memang menakutkan kot, tapi Nabi menenangkan sahabat-sahabat. Masya Allah. Jadi antara sunnah Nabi datang waktu pagi, siang. Jadi bila malam nak sampai Madinah, Nabi kemah dulu, jangan balik lagi. Buat kemah dulu di luar Madinah sebelum masuk Madinah, biar masuk waktu duha. Dan bila Nabi sampai juga, dia tak masuk rumah, walaupun rumah Nabi sebelah aja. Nabi kan duduk dalam masjid dulu. Duduk menyambut tetamu datang, orang macam-macam lah masalah orang tu, masalah orang ni, kan? Nabi layan dulu dan Nabi sembahyang dua rakaat di masjid. Ini menjadi sunnah musafir kita. Yang pertama, kalau dapat adjust hari Khamis. Kalau tak dapat tak apalah. Dan kalau dapat balik itu lagi baik waktu siang lah. Kalau waktu malam pun taklah berdosa. Dan sebaiknya masuk masjid dulu, masjid yang paling dekat dengan karyah kita. Nak masuk, jangan ustaz sampai pukul 1 pagi masjid kunci dah. Kan?
Tak boleh masuk. Lain lah. Benda yang boleh buat, kita buat. Kan? Yang tak boleh lah. Kenapa hikmah kata ulama, bila kita musafir jauh-jauh ni, syaitan macam-macam duk follow kita ni. Duk bergayut kat sini, bergayut. Time kita lara, dia datang. Dia tumpang tak masuk poket kita, atau gantung kat jubah kita. Kan? Jadi kalau kita terus masuk rumah, macam kita welcome dia lah. Welcome ke rumah aku, masuk-masuk. Masuk syaitan sekali. Iblis, jin semuanya. Jadi kita pergi buang dulu, pergi masjid, dia lari ya. Kita semayang dulu 2 rakaat. Baca ayat kursi apa semua yang Nabi sebut. Ayat kursi ketika masuk rumah dan ketika keluar rumah. Nak keluar rumah. Supaya tadilah, kalau ada lagi yang bergayut-gayut ni, halau terus dengan ayat kursi. Masuk kita dalam keadaan bersih. Jadi itulah kisah Ka'ab bin Malik yang ketinggalan perang. Perang apa? Tabuk. Jarak Tabuk daripada Madinah berapa kilometer? 600 kilometer. Jauh. Tapi tak jadi pun perang. Musuh tentera Rom tak berani keluar. Walaupun Rom ni waktu tu center dia, dia punya markas dia, HQ dia di Syam. Syam jarak di Jordan. Syam dulu Jordan. Jadi jarak dia dengan Tabuk ni lebih kurang 100 km je. Nabi 600. Sudah pasti nampak tu dari sudut psikologi pun orang sahabat Nabi akan letih, tak larat nak perang. Senang je orang yang 100 km ni nak serang. Tapi dia orang tengok persiapan Nabi, kekuatan orang Islam luar biasa, macam bukan manusia. Bila pengintip Rom ni pergi mengintip Nabi malam, dia orang tengok malam ni dia orang macam budak-budak pengecut, penakut, menangis qiyamul lail dia. Menangis minta munajat pada Allah. Siang nampak garang macam singa. Walaupun dah jalan 600 km, siang tu punya cergas, punya kuat, hebat. Tengok yang tu pun dia tak berani lawan lah. Akhirnya report pada bos dia, beritahu tak payahlah keluar lah. Nabi tunggu hampir seminggu. Akhirnya Nabi bagi keputusan, jom kita balik je. Tak jadi perang. Dalam perjalanan balik itu, banyak peristiwa sebenarnya Tabuk ni yang aneh-aneh. Antaranya satu hari, Nabi SAW dicerita dalam kisah tafsir Ibn Kathir tentang kelebihan Qul Huwallahu Ahad. Jadi dalam perjalanan balik, Nabi bermalam-malam tu dan keletihan sehinggalah terlena terlepas subuh. Sampai naik matahari dah. Semua sahabat. Walaupun Nabi asalnya nak suruh Bilal kejut. Bilal, kau jaga kami tidur dulu. Nanti kau letih nak tidur, kau kejut orang lain naik, bangun, kau tidur. Gile. Tapi Bilal kata tak apa. Seolah dia seorang je lah, dia nak jaga sampai besok. Akhirnya dia pun tidur. Terlena juga. Jadi sampai semua tertidur. Yang mula bangun Sayyidina Abu Bakar. Matahari dah naik dah. Abu Bakar pergi tengok Nabi, Nabi masih tidur. Letih. Lewat dah tu masa tu. Lewat daripada dekat hujung tengah malam, memang perjalanan letih kan. Lepas tu bangun Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, kejutlah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tak berani kejut. Duduk tunggu je. Sayyidina Umar yang pergi kejut Rasulullah SAW, bagi tahu subuh. Maka Nabi suruh siap sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang qadha berjemaah. Dan pagi tersebut Nabi pun tengok aneh, matahari naik, cahayanya luar biasa, lain daripada yang lain. Tiba-tiba datang Jibril pada Nabi SAW, bagi tahu, ya Rasulullah, Allah perintahkan kamu sembahyang jenazah gaib, sahabat engkau telah meninggal di Madinah. Dia tak ikut perang, dia dekat Madinah. Nabi tanya, siapa orangnya? Namanya Muawiyah bin Muawiyah. Nama Muawiyah bin Muawiyah. Orang tua dah, memang Nabi tak bagi dia datang. Dia nak datang, tapi Nabi tak bagi dah, kerana uzur dia, tua dah. Dia meninggal dunia. Jadi Nabi pun sembahyang jenazah. Imam belakang Nabi semua sahabat perang, dan semua para malaikat, 70,000 para malaikat bersaf-saf di belakang Nabi. Nabi pun tanya, apa keistimewaan dia? Hebat sangat ni. Sampai hari kematian dia, matahari naik, penanda lain, nampak lain cahaya dia. Dan engkau bagi tahu, malaikat datang bagi tahu, sembahyang jenazah. Hebat amalan dia ni, dipilih oleh Allah. Maka Jibril bagi tahu, dia istiqamah dengan satu amalan. Apa amalan dia? Iaitu sentiasa baca Qul Huwallah. Waktu dia baring, waktu dia bangun, waktu dia jalan, pergi mana duk Qul Huwallah, ulang beribu kali. Tak berhenti-henti. Dia baca Qul Huwallahu Ahad. Maka
kerana dia cinta kepada surah tersebut, Allah pun sayang kepada dia. Muliakan dia dengan tanda-tanda tadi ni. Itu antaranya. Dan setelah balik perang tu lah Nabi mula perintah sahabat untuk pergi roboh masjid. Masjid apa? Masjid Dirar. Dirar disebut dalam Al-Quran. Dirar. Masjid Dirar ni dibina oleh orang munafik sebelum Nabi pergi perang lagi dah siap. Dia offer Nabi suruh datang merasmikan solat dalam masjid tu. Masjid tu berada tak jauh daripada Masjid Quba. Kan? Tak jauh dengan Masjid Quba. Nabi kata nanti kami sibuk lagi perang. Sebenarnya Nabi nak tunggu jawapan Allah boleh tak boleh nak pergi tu. Sampailah Nabi balik, Allah turun jawapan, janganlah taqum fihi abadan. Dalam surah Taubah ni banyak cerita dia sebenarnya. Kalau dapat kalau orang yang mentadabbur surah Taubah ni banyak cerita-cerita tentang Tabuk dan tentang apa yang berkaitan dalam semasa perang tersebut. Jadi Allah kata jangan pergi semayang kat situ selama-lamanya, jangan pergi solat. Allah tak bagi pergi solat di situ. Akhirnya diperintahkan supaya roboh masjid tersebut. Maka Nabi hantar sahabat untuk roboh dan bakar kayu-kayu dia. Bakar. Sebab dibina atas dasar nifak, munafik. Nak laga-lagakan orang Islam. Tujuan nak pecah belah kesatuan umat Islam. Sehingga diroboh oleh Nabi SAW. Banyak lagi peristiwa-peristiwa dalam peperangan Tabuk. Tapi fokus kita tajuk tadi tentang taubat 3 orang tadi. Ka'ab bin Malik dan Asim dan seorang lagi apa nama? Lupa pula 2 orang lagi. Hilal bin Umayyah. Ya. Hilal bin Umayyah dan apa ni? Asim tadi 3 orang. Taubat mereka sungguh-sungguh sehingga Allah bagi jawapan dalam ayat Quran. Sampai hari ini kita duk baca kisah tu dalam Al-Quran. Ini tanda kemuliaan, kesucian, kesungguhan taubat dia. Kadang-kadang kita taubat ni main-main. Sebab tu kata apa ni seorang wali Allah perempuan tu apa nama? Rabi'ah Adawiyah. Dia kata taubat kita ni memerlukan taubat yang lain untuk padam taubat kita yang pertama tadi. Pasal apa? Taubat pertama tu macam main-main je. Macam tambah dosa pula taubat tu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sambil tengok WhatsApp, astaghfirullahaladzim, wa atubu ila subhanallah la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Main-main je. Jadi perlu taubat lain untuk padam yang tu, supaya yang tu berguna untuk taubat dosa. Kan? Jadi ala kulli hal taubat ni ada tingkatan kekuatan dia. Ada kekuatan yang kuat yang mampu kita seorang bertaubat, tapi isi rumah semua Allah ampun dosa. Sebab kita seorang je. Mungkin kuat lagi satu kampung Allah ampun dosa kerana taubat kita. Jadi bergantung kekuatan. Sehingga Nabi kata seorang perempuan yang berzina tu, perempuan berzina, dia mengandung, dia serah diri pada Nabi, dia kata ya Rasulullah aku dah berzina, hukumlah aku dengan hukum hudud. Nabi tengok dia mengandung. Nabi kata balik lu sampai engkau lahir baru datang. Dah lahir bawa baby dah. Dah berapa bulan kan? Lahir bawa baby. Nabi kata ada baby nak menyusu. Pergi dulu, habis susu 2 tahun baru datang. Dia datang pula lepas 2 tahun tu. Maksudnya sungguh-sungguh nak bertaubat ni. Kalau kita bagi peluang macam tu, lesap mana dunia lah. Lari tak jumpa kan. Jadi datang lagi serah diri supaya hukum. Barulah Nabi rejam dia sampai mati. Rejam, hukuman rejam baling batu. Jadi maka Rasulullah suruh mandi urus jenazah dia macam biasa. Mandi Nabi nak jadi imam sembahyang jenazah. Sayyidina Umar komplain, ya Rasulullah dia berzina. Kau nak sembahyang jenazah dia? Seolah macam tak layak lah nak bagi Nabi sembahyang. Kerana dia buat dosa besar tu berzina. Nabi kata, taubat dia yang bersungguh-sungguh, kalau nak bagi kepada seluruh penduduk Madinah ni, masih valid, masih boleh untuk ampun dosa seluruh penduduk Madinah ni. Kerana taubat dia seorang. Hebat kekuatan taubat dia. Menyesal atas silap dia, serah diri dia untuk hukuman Allah Ta'ala. Syafaat Nabi, akhirnya dia syurga lah. Okey, kita tengok hadis yang ke-10. Daripada Abu Nujaid. Abu Nujaid Imran bin Husain Al-Khuza'i radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla. Inilah kita dah cerita dah. Ni hadisnya. Kisah perempuan yang berzina tu. Bahwasanya ada seorang wanita daripada Juhainah datang kepada Rasulullah SAW sedang hamil. Sedangkan dia sedang hamil. Kerana berzina.
Dia berkata, wahai Rasulullah SAW, saya telah tertimpa kesalahan yang mana saya harus dihad, maksudnya di hukuman hudud, dijalani hukuman hudud. Layak dah. Maka laksanakanlah hudud, had tu hudud lah, hukuman tu pada diri saya. Kemudian Nabi SAW memanggil walinya, bapa dia. Seraya bersabda, perlakukanlah baik-baik wanita ini, jaga dia baik-baik. Dan apabila dia sudah melahirkan, maka bawa dia mari. Maka dilaksanakan oleh walinya, jaga sampai dia lahirkan anak. Di mana setelah wanita itu melahirkan, dibawa kepada Rasulullah SAW, maka Nabi Allah memerintahkan untuk mendera wanita itu, maka diikatkan pakaiannya dan diderakanlah dia. Dalam riwayat lain sebut sampai dia menyusu. Nabi suruh balik dulu sampai menyusu. Setelah ia mati, maka Rasulullah SAW mensalatkannya. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab berkata kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, kenapa Tuan mensalatkan wanita itu padahal dia telah berzina? Beliau, baginda Nabi SAW menjawab, wanita itu telah benar-benar taubat, yang seandainya taubat itu dibagi-bagi-bagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, nescaya masih cukup. Allah sanggup ampun lagi 70 orang yang tadi dosa yang lain. Kerana kuatnya taubatnya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tak akan turun bencana kepada satu tempat kalau mereka sentiasa beristighfar. Kata para ulama, walaupun satu orang yang taubat sungguh-sungguh, kuatnya, bukan taubat main-mainnya, dia beristighfar sungguh-sungguh, maka kalaulah layak dah nak turun bencana kat situ, Allah angkat sebab taubat dia. Selamat satu kampung kerana taubatnya. Jadi taubat bila? Wabil asharihum yastaghfirun. Kekuatan taubat yang paling hebat adalah waktu sahur. Waktu tengah malam lah, sebelum subuh. Itu antara ciri ahli syurga, beristighfar, bertaubat waktu sahur. Waktu sahur kita tahulah, awal pagi. Jadi bila bangun, ada salah satu daripada zikir kita, kesungguhan kita, iaitu beristighfar. Kalau boleh sampai meleleh air matanya, barulah menjadi kekuatan taubat tu. Jadi kata Nabi SAW, masih cukup. Apakah kamu pernah mendapatkan orang yang lebih utama dari seorang yang telah menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung? Ada tak orang macam tu? Buat satu dosa, menyerah sebulat-bulat. Allah nak hukum dia macam mana, hukumlah. Dia nak terima aja. Kan? Selalunya kita akan tutup sembunyi-sembunyi. Tak? Jadi memanglah kita pun tak boleh kita dedah kecuali kepada pihak tertentu. Mahkamah kita ceritalah silap kita apa semua, kan? Atau depan Rasulullah SAW. Tapi tak boleh kita cerita kita punya silap, buat dosa ni, cerita ke orang awam semua. Tak boleh. Itu aib diri kita kena jaga juga. Keaiban diri. Berdosa kita mendedah aib kita sendiri. Lebih-lebih lagi kita mendedah aib orang, lagi berganda dosanya. Kan? Cerita orang tu kau tak tahu dia jahat demikian-demikian. Lagi banyak dosanya. Jadi itulah kekuatan taubat. Terkadang taubat dia seorang mampu menampung untuk orang-orang lain. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok, mungkinlah kita sebagai ibu, sebagai bapa, tengok anak-anak kita ni hidup macam-macam, kan? Kekuatan ibu tu, doa minta bertaubat sungguh-sungguh, menangis pada Allah Ta'ala, minta Allah ubah perangai dia ke, bagi jadi daripada tak baik kepada baik, kan? Dan itu kekuatan yang luar biasa. Pasti Allah akan ubah. Allah akan ubah. Kita tolong istighfarkan untuk dia. Boleh? Boleh ke? Boleh. Ya Allah, ampunlah dosa anak aku. Ya Allah, ampunlah dosa sahabatku, kawanku, ustazku. Kan? Sebut semua tu. Untuk ustaz ni pun. Kan? Kan? Jangan tak sebut pula. Nanya saya tak dapat. Orang yang hebat-hebat ni, orang yang salihah ni, kan? Makbul doanya insya-Allah. Amin. Jadi kena doa. Sebab tu lebih baik kita umum semua. Sebut macam tadilah, sebut seorang ni kampung aku ke, saudara mara aku, sebut semua guru-guru sekali, dan juga seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Oh, semua sekali. Yang kira tak nak yang tu jahat sangat, dia duk buat kacau aku, tak nak, ya Allah, kecuali dia. Tak boleh. Kan? Yang ni ada seorang sahabat, dia doa macam tu. Allah marhamna wa Muhammadan wala ghairu.
Dia kata, ya Allah rahmatilah aku, kesihanilah aku dan Muhammad, tak payah pada orang lain. Nabi dengar, apa kau doa macam tu? Kan? Lebih baik umumkan doa kita. Semua, tak kira orang yang kita tak suka pun masuk sekali. Kalaulah Allah beri keampunan kerana kita tadi, untung, kita yang untungnya. Seluruh kita sebut, seluruh umat Nabi Muhammad yang ada 2 bilion. Katalah berkat kuat doa kita ni, Allah ampun 2 bilion. Bayangkan pahala banyak mana masuk kita. Kerana 2 bilion tadi terampun dosa. Allahu Akbar, Masya Allah. Okey, hadis seterusnya daripada Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, dua-dua orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya law anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lan yamla afahu illa turab wa yatubullah ala man tab. Seandainya seorang itu mempunyai satu lembah daripada emas, kaya-kaya dah, jutawan dah, berbilion dah ada dalam akaun dia, kan? Satu lembah emas, bayangkan. Akan cukup ke manusia ni? Dah cukup lah, saya dah kaya dah, tak nak kerja dah, tak nak ambil duit lagi dah. Ni dia Nabi sebut perangai manusia ni. Nescaya ia ingin mempunyai 2 lembah. Walaupun sebelum dapat 1 bilion tadi, dia kata aku dapat ni, berhenti aku stop nak duduk masjid je lah. Nak taubat, nak ulang alik masjid macam senang. Tak ada dah fikir nak kerja, dah duit banyak dah. Walaupun berangan macam tu, tapi bila dah dapat, ni kalau labu ni lagi dapat berkembang ni, kau kena pergi sini, bekerja macam ni, dapat lagi hebat ni. Nak sibuk lagi, nak sibuk lagi, nak sibuk lagi. Sehingga baru nak pintu masjid, lari keluar pula. Kan? Jadi sampai bila-bila sibuk tu, takut mati dalam keadaan tak jumpa pintu masjid, tak jumpa taubat. Kan? Maksudnya itulah. Jadi walaupun tak dihalang kita nak bekerja, nak cari ialah nafkah kita, itu satu kewajiban, tanggungjawab suami, ketua rumah, kan? Silakan cari. Cuma jaga hak Allah. Apa yang Allah minta, asasnya 5 waktu, puasa Ramadan, buat sunat, buat zikir, baca ni, tanggungjawab anak, itu laksanakan. Nak cari kerja, cari. Tak ada masalah. Cuma jangan sampai jadi tamak dan haloba, sampai kerakus. Tamak, haloba dia satu benda lah kan, tamak. Nak kaut lagi, tak cukup, nak lagi. Ni. Yang ni Nabi kata ubat dia apa? Ada satu ubat je. Bila dia kena penyakit tamak ni, sampai kerakus lagi bahaya. Rakus ni tak kira halal haram semua dia nak bantai. Dapat kat orang punya dah, kau boleh nak matikan orang tu, aku nak ambil yang dia punya. Ni dah melampau sangat dah. Kalau yang tu, satu je ubat dia. Dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya, nak bagi kenyang dia tu, tak ada. Dia takkan kenyang. Bila-bila nak lagi, tak cukup-cukup. Sampai kecuali tanah aja yang mampu cukupkan dia. Masuk mulut, tanah masuk mulut dah, baru berhenti. Maksudnya apa? Mati. Ia tidak akan puas, merasa puas dengan dunia yang dia ada, selagi sebelum mati. Dah mati, barulah tak boleh nak buat kerja dah. Dah kaku dah, barulah stop. Kan? Itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Alhaakumut Takathur. Kamu akan leka, lalai, seronok dengan nak kumpul banyak, nak lagi. Kena penyakit tu, payah nak berhenti. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk sana. Kamu pergi melawat ke kubur dah, baru kamu stop. Masuk mati dah, masuk kubur dah, baru stop. Kan? Maka kita kena nasihat lah. Cukup-cukup lah. Walaupun kita kena bekerja juga, kalau berhenti stop terus, tak ada pendapatan. Macam kerja. Cuma masa tu kita limit lah. Bagi masa ke sana sikit, ke tempat baik, ke tempat akhirat kita ni, lebih sikit. Kan? Pergilah sini pun, tapi masa untuk akhirat ni, lebih pada sebelum-sebelum ni. Kan? Untuk belajar ilmu, tambah kita berzikir, bertaubat, mengenali para ulama, duduk dalam majlis-majlis yang baik dan sebagainya. Wa yatubullahu ala man tab. Baru boleh taubat, kata Allah. Allah terima taubat sebelum sampai tanah tadi ni. Maksudnya sebelum dapat tanah, Allah terima lagi taubat engkau. Kalau kau sanggup bertaubat, Allah boleh ampun. Wa yatubullahu ala man tab. Allah sanggup menerima taubat orang yang bertaubat. Allah bagi. Tapi dia sendiri tak nak bertaubat, habis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi taubat kita ni diminta setiap hari.
Sekurang-kurang 70 kali, itu paling minimum untuk Nabi SAW. Tapi kita janganlah nak ambil yang had minimum. Kan? Nabi tak ada terlibat dengan dosa, tak ada penambahan dosa pun bertaubat pada Allah, istighfar taubat 70 kali. Kita yang setiap detik, kan, cakap je ada je silap dosa. Kan, mata ni dapat dosa. Telinga buka je dapat dosa. Setiap detik terlibat dosa. Maka takkan nak ambil 70 je. Kan? Kena lebih. Ustaz macam mana dah nak istighfar, ustaz kata 100, 200. Lepas tu nak salawat lagi, nak anu lagi, nak ni lagi. Tak, semua tu kalau kita buat membawa kepada keampunan. Ni hadis ni tak tempat nak istighfar sekarang, duk dengar ustaz ceramah. Kan? Ini dah istighfar. Hadis majlis dah proses pengampunan. Ada seorang Habib, dia kata, tanya dia, ada Habib Ali tu. Habib Ali, bukan Habib Ali Al-Hamid. Orang tua dah. Dia kata, Bib, istiqamah betul lah sampai uzur lah, uzur. Orang bawa kereta, nak naik tangga pun kena pimpin, naik tangga pergi masjid, majlis mana pun dia pergi. Dia kata, takkan tak mau pergi. Ini proses paling mudah Allah nak ampun dosa aku. Senang. Kalau tidak, nak duduk atas sejadah, duduk astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, nak kena menangis dulu. Astagfirullahalazim, baru 10. Itulah. Tidur lah. Baru 10 kali. Ni paling mudah. Aku datang duduk dalam majlis, dengar aja. Allah ampun semua dosa aku. Shortcut. Proses paling mudah nak basuh kita punya dosa. Takkan aku tak nak? Oh, Masya Allah, dia fikir macam tu. Letih, sakit, usung pergi. Itulah kekuatan mereka yang faham. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi hadis yang seterusnya kita tengok daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tertawa, gembira. Tertawa ni maksud gembira, jangan gambarkan tertawa macam kita ketawanya. Maksud nak sebut Allah ni sangat gembira. Manakala ada dua orang yang berbunuh-bunuh, yang kedua-duanya masuk syurga. Pelik pula. Kita dengar cerita dulu, dua orang angkat senjata, dua-dua ahli neraka. Yang ni dua orang berperang, bunuh-bunuh, A bunuh B, B bunuh A. Perang-perang, dua-dua masuk syurga pula. Macam mana tu? Yang seorang berjuang pada jalan Allah dan terbunuh. Dia berjuang, dia Islam, berjuang lawan dengan orang bukan Islam, akhirnya dia terbunuh. Orang yang membunuh dia tu pula kemudian masuk Islam. Kemudian yang membunuh itu bertaubat pada Allah Ta'ala, mungkin masuk Islam, kalau tak Islamnya. Lantas dia pun masuk Islam dan terbunuh dalam berjuang, mati syahid pula. Jumpa kat syurga, engkau yang bunuh aku kan? Kau masuk syurga juga. Yalah, dia bertaubat dah semua. Ni cerita sebenarnya yang lebih tepat pada kisah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Kan, bapa saudari kena bunuh dalam perang Uhud. Kan pergi kan ziarah makam syuhada di Uhud. Makam yang terbesar dalam tu, yang nampak batu tengah-tengah makam tu, itulah makam bapa saudara Nabi, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ni dia antara orang yang terawal jaga Nabi walaupun dia belum Islam waktu tu. Dia tak masuk Islam lagi, tak beriman, tapi dia jadi bodyguard Nabi. Kan? Akhirnya dia pun fikir-fikir, dia masuk Islam je lah, syahadah je lah. Dah kawal Nabi, baik dengan Nabi dah, baik masuk Islam je. Dia antara orang yang paling digeruni setelah Sayyidina Umar. Di Mekah ada dua orang yang paling ditakuti dalam Islam, Umar dengan Hamzah. Orang Mekah sebut nama tu semua takut. Ya? Jadi Hamzah ni bila masuk Islam, dia dalam perang, dia pernah perang Badar dulu, bunuh seseorang, keluarga Hindun tu. Maka Hindun ni berdendam sampai perang Uhud, dia upah seorang hamba dia namanya Wahsy. Hamba kulit hitam nama Wahsy. Dia kata, engkau nak merdeka tak? Ya, naklah merdeka daripada hamba. Kalau nak, engkau pergi perang, kau bunuh Hamzah. Kalau kau boleh bunuh Hamzah, aku merdekakan kau percuma, tak payah bayar apa. Jadi Wahsy ni pergi perang, dia target seorang tu je lah. Dia tak perang dengan orang lain, dia elak pada orang lain, cari mana Hamzah, mana Hamzah, mana Hamzah.
Sayyidina Hamzah ni kalau siapa berdepan dengan dia mesti akan hancur habis semua. Matilah. Garangnya, hebat, kuatnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang. Tapi Wahsy ni tak berani berdepan. Dia pergi tikam belakang. Dia tengok Hamzah duduk sibuk petang depan, dia pergi belakang tikam dengan tombak. Jadi orang Arab dulu pun walaupun dalam perang dia tak buat kerja macam tu. Tikam belakang ni, nak lawan depan-depan. Ya. Tapi Wahsy ni dah, dia tak kira, dia kira nak merdeka dia aje. Dia tikam lah macam mana pun jadi mati. Bila dah jatuh Sayyidina Hamzah, maka dah perang dah ni selesai, dikatakan ada ceritalah yang Hindun datang koyak dada dia, hancurkan barang dalaman yang gigit-gigit, koyak-koyak hati, jantung dia. Hancurlah. Nabi tengok sampai menangis jenazah Sayyidina Hamzah. Jadi Wahsy tadi, lepas itu dia lari, dia dah merdeka, dia larilah duduk Mekah. Tahun 8 Hijrah, Nabi nak tawan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Dia dengar Nabi nak Muhammad dengan tentera nak datang Mekah, dia tak senang duduk Mekah, takut kena tangkap, mesti kena balas dendam. Dia tak Islam lagi tu, lari pergi Taif. Dia duduk di Taif. Jadi Nabi dah kuasai ini di Mekah, sehinggalah dia tak senang juga di Taif, takut ejen Rasulullah ni, tentera Nabi cari dia. Dia duduk rasa macam tu. Padahal Nabi tak ingat pun dia. Takut dia kena serang juga di Taif. Lagi dia tak senang duduk macam mana. Dia pun tulis surat, minta nyatakan dia nak bertaubat daripada kesalahan dia bunuh Hamzah, Sayyidina Hamzah. Rasulullah pun terima turun ayat Quran dalam surah Furqan cerita. Allah Ta'ala terima dia, kalau dia mau bertaubat, Allah terima taubatnya. Akhirnya dia masuk Islam, dia datang pada Nabi di Madinah. Nabi tanya, "Engkau siapa?" Nabi tak kenal muka Wahsy. "Akulah Wahsy." Bila Nabi dengar nama Wahsy, berubah muka Nabi tu sedih, menangis Nabi. Masih ingat pak saudara dia. Teringat balik. Dia nyata masuk Islam semua, Nabi Islamkan dia. Cuma Nabi pesan, jangan berdepan dengan aku. Kau lepas ni jangan berdepan dengan aku lagi dah. Bukan kerana Nabi tak boleh terima, tapi bila tengok dia, teringat sana, sedih tu datang balik. Nak payahlah bila kesedihan tu kan. Jadi kita juga bukan kata kau ni tak maafkan lagi ustaz ni pasal dia tak nak jumpa saya, dia lari. Kan? Tak mungkin orang tu dia macam tu. Dia nostalgia dia mai balik. Jadi sedih hidup dia tak senang. Walaupun dia dah maafkan dah. Kan? Ada orang yang macam tu, lebih baik kita elak. Jadi tadi habis kita di tajuk taubat ni. Tentang taubat memanglah satu tuntutan kewajiban. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu. Ini perintah Allah, maka bertaubat itu adalah wajib. Wajib disegerakan, seperti dalam surah Ali Imran sebut wasari'u, segerakan. Tak boleh tangguh-tangguh. Jangan nantilah. Walaupun kita ingat dosa kita tak tangguh taubat, itu tambah dosa lagi. Dan bertaubat sebaiknya kita pilihlah waktu yang terbaik. Kalau benda yang baru berlaku, dosa tu, kita nak taubat sungguh-sungguh, cari waktu yang terbaik. Cari keadaan kita yang terbaik. Yang pertama, waktunya yang terbaiknya tengah malam lah. Waktu bersunyian. Kalau boleh tempat yang terbaik. Kalau kita dapat di tempat yang terbaik, keadaan kebetulan kita duduk ada kat Masjidil Haram, memang tempat terbaik lah tu, depan Kaabah. Kan? Tapi tak boleh tangguh. Janganlah kita nak bertaubat malam ni tapi nak pergi umrah tahun depan. Tunggu tahun depan lah. Tak boleh. Jangan tangguh macam tu. Taubat dulu, minta ampun pada Allah Ta'ala. Jadi sehinggalah kalau tak ada contoh masjid, kita duduk ada di tempat kita khas semayang. Itu tempat yang terbaik bagi kita. Kalau boleh dalam rumah kita tu ada tempat khas, kita duduk semayang tentu je. Kan? Satu tempat yang dikhususkan solat, itu lebih baik daripada tempat yang kita tak pernah khusus. Sekejap tepi ni, sekejap tepi katil, sekejap bilik ni, sekejap bilik ni, ruang tamu mana-mana. Itu tak cantik lah. Lebih baik kita khusus ni tempat semayang kita. Jadi kalau kita nak bertaubat, nak cari tempat yang terbaik, tempat tu, tempat yang kita selalu khusus untuk solat, duduk beribadah, berzikir di situ, atas sejadah tertentu, penjuru tu, tempat khusus. Saya ingat lagi masa sekolah menengah dulu, saya sekolah Arab di kampung, nak sebut pun malu, kampung Melele yang sebut. Pernah dengar? Orang Kedah Kok Diang tahu mai Kok Diang tu kan? Kampung Melele. Jadi kalau pertandingan sekolah agama lain-lain tu kata, "Alah ni orang meleleh dah meleleh dah." Kan? Selalu kita jadi segan nak sebut meleleh tu. Memang kampung tu Melele, M-E-L-E-L-E. Kan? Meleleh, dia tak ada ish lah kan. Dia leleh.
Jadi bila orang tanya sekolah mana? Sekolah tu Jalan Kok Diang. Tak mau sebut meleleh tu. Malu. Sekolah agama. Jadi Tok Guru kami almarhum Datuk Mursyid Diraja Syekh Ahmad Tajuddin bin Abdul Rahman. Jadi waktu tu apa nak sebut tadi? Lupa pula nak cerita apa dia. Dia sebut meleleh, lupa meleleh habis. Allahu Akbar. Lupa nak sebut dia, astagfirullahalazim. Kemudianlah ceritanya. Dah terlupa dah. Teringat tentang dia khusus tempat semayang ni. Allah nak cerita yang tu. Di masjid Meleleh tu ada masjid. Jadi kami Jumaat semua di situlah. Saya duk heran, dia datang Jumaatnya orang dah letak sejadah hujung tu. Saf pertama, ujung paling kanan rapat dinding. Jadi patut ulama ni, kita ulama besar ni duduk belakang tu imam lah. Tapi dia duduk belakang tu. Jadi kita pun tertanya-tanya pasal apa dia khusus di situ. Kan? Maka orang sebut, Tok Guru ni dia suka khusus tempat dia. Bila dia duduk dalam tu, orang lain tak tumpang tu. Jadi kalau duduk tengah, duduk belakang ni, kalau mungkin dia lambat, orang lain dah duduk. Dia nak khusus tempat dia. Jadi dia ujung-ujung sikit lah. Ujung sana taklah orang berebut sangat kan. Jadi, dan semayang waktu lemok orang tak semayang tempat tu, dia nak khusus. Jadi, itu ada hikmahnya bila kita tengok tempat yang terbaik, kalau boleh tempat yang kita khusus untuk solat kita, ibadah tempat kita. Sehingga ada dalam surah Furqan, Allah Ta'ala, dalam surah Ad-Dukhan, Allah Ta'ala sebut, "Fama bakat alaihimus sama'i wal ard." Langit takkan mati, itu cerita Fir'aun mati. Cerita Fir'aun mati, Allah kata langit tak menangis. Langit tak menangis atas kematian Fir'aun. Jadi dalam huraian tersebut diceritakan bahawa ulama ni suka mengkhususkan tempat dia yang khusus dia buat ibadah. Supaya di situlah saluran turunnya rahmat dan terangkatnya pahala dia. Amal ibadah dia Allah malaikat bawa naik atas, turun rahmat, turun cahaya semuanya. Sehingga para malaikat sering nampak, tahu dah waktu macam ni akan turun rahmat untuk dia pasal dia sedang beribadah. Tok Guru ni, ulama ni. Tempat khusus dia tu. Saluran dia tu sampai ke langit. Saluran dia turun tu. Orang kenal dah saluran ni, syekh-syekh ni sekian. Tempat khusus dia. Tiba-tiba satu hari bila dia meninggal dunia, benda tu dah tak ada. Rahmat Allah tak curah lagi dah tempat tu. Jadi menangis langit. Langit menangis, para malaikat menangis kerana dah terputus dah satu saluran. Dia dah meninggal dunia. Jadi itu kalau kita dapat, khususkan tempat sembahyang kita di bilik ni, tempat ni dan sebagainya. Walaupun taklah berdosa kita nak pindah-pindah, baik ada kebaikan di sudut lain. Wallahu ta'ala alam. Jadi dua lelaki tadi bertemu dalam syurga. Tengok-tengok si pembunuh dia pun masuk syurga juga bila bertaubat. Itu kekuatan taubat. Walaupun dia dah bunuh orang, tapi bila bertaubat boleh selesai masalah. Boleh jadi ahli syurga. Sebab tu kita jangan mudah sangat. Dia ni teruknya dosa, dia tengok pakai macam tu, mulut cakap macam tu, memang neraka lah dia ni. Kan? Belum tentu. Tak Allah panjang usia dia sampai masa dia bertaubat, kita yang mengutuk dia pula jadi ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Yang alangkah baiknya dia ni teruknya, mudah-mudahan Allah bagi hidayah kat dia sebelum dia mati nanti, insya-Allah. Dapat hidayah sungguh dia Islam, untung kita, saham kita. Jadi selesai bab taubat, kita masuk dalam bab sabar. Lagi payah saya nak cerita bab sabar ni. Pasal saya pun payah nak bersabar. Allahu Akbar. Tak apa, kita belajar sama-sama kita belajar. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru, surah Ali Imran ayat 200. Wahai yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Maksud tabahlah. Kata ulama, apa sabiru? Isbiru, sabar. Sabar ni, ada sikit beza. Sabar ni bila kita kena. Kan? Kena pun orang marah ke ataupun barang kita hilang ke, kita tenang. Tu kita bersabar. Tapi belum tentu kita musabarah wasabiru tu, perkataan yang kedua tu. Tabah. Kita sabar hari ni, kita tenang. Okeylah, relax, tak apa. Besok mai jadi lagi. Kan? Tak apa. 3 kali dah. 4 kali aku tak boleh dah. Ini apa jadi ni, mengamuk pam maki hamun. Tu tak ada taban, tak ada sabiru, tak ada tabah tadi. Tu yang payah ni sabar. Tak. Sebab tu kita dalam bab sabar ni, Allah pesan dalam surah Wal Asri apa dia? Wa tawasau bisabri. Apa makna tawasau? Bukan pesan, hendaklah kamu pesan untuk sabar, bukan terjemahan tak tepat. Salinglah kamu berpesan-pesan untuk kesabaran. Hari ini saya ceramah sabar.
Kan? Pergi orang kena musibah, kita tenang. Sabar Haji, sabar Hajar. InsyaAllah pahala. Dia tenang. Besok kena kat kita, menggelabah pula. Perlu orang lain mai tenangkan kita. Jadi saling. Hari ini saya beri nasihat, esok mungkin saya kena terima nasihat daripada orang pula. Tak kira dia ustaz ke siapa, kita kena nasihat. Bila kena tu selalunya terlupa bab sabar ni. Dia menggelabah dulu. Kan? Menggelabah dulu, keluar geramnya, baling semuanya. Kan? Walaupun kuliah hari-hari mai ni, kitab Riyadhus Salihin sabar. Kan? Kitab tasawuf mana sabar. Berapa tajuk semua bab sabar je. Balik rumah tengok suami macam tu, dah apa ni orang. Dah balik. Ni bukan orang sini, ni cerita di Pasir Berdengung, negara Pasir Berdengung. Kan? Masya-Allah. Jadi perlu pada nasihat orang. Anak-anak nasihat, suami nasihat. Kan berlaku kat dia pula, kita pula nasihat dia. Itu maksudnya tawasau. Saling kamu berpesan-pesan. Isbiru wasabiru, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran. Maintain sabar sampai habis. Sampai bila-bila. Kan? Maksudnya tabah. Qala Allah Ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan berikan cobaan, ujian kepada kamu sekalian dengan sedikit ketakutan. Antara ujian yang Allah akan hantar. Nak test kekuatan iman, kekuatan sabar kita. Yang pertama sekali, ada perasaan takut. Takut. Kena tinggal seorang-seorang. Takut. Macam takutlah. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, ada kadang ujian Allah hantar mai harta tak cukup, kurang pendapatan. Kan? Allah akan uji kita. Semua orang akan hadapi situasi-situasi yang ni. Ada ketika kita takut, bimbang dengan ancaman orang, musuh dan sebagainya. Wal ju', kelaparan, tak boleh makan. Doktor kata yang ni sakit ni tak boleh makan daging, ayam, telur, semua tak boleh makan. Balik termenung, nak makan apa aku? Buka peti daging, ayam, semua tak boleh makan. Kan? Wa naqsim minal amwal, dan kurang harta. Wal anfus, dan kurang jiwa. Apa dia kurang jiwa? Orang yang kita sayang. Tinggal, tak ada siapa dah. Soalan macam tu. Was thamarat, dan kurang buah-buahan. Maksud hasil makanan lah. Kalau dulu pendapatan dia orang. Buah-buah kurma dan sebagainya. Wa basyiris sabirin. Allah kata, yang berjaya beri berita baik, gembira, kemenangan hanya orang sabar. Sebab tu kita ni nak banding sabar kita dengan sahabat memang tak akan mampu boleh banding. Jangan kata dengan sahabat, dengan orang Gaza pun kita kalah dah. Kalah. Habis hilang semua manis, senyum lagi. Alhamdulillah, hasbunallahu ni'mal wakil. Alhamdulillah, Allah pelihara kami. Alhamdulillah. Ya Allah, tengok rumah semua roboh. Apa pun tak ada dah. Harta pun tak ada. Nak makan pun tak ada. Nak masak periuk, benda-benda alat nak masak pun tak ada. Tapi Alhamdulillah di mulut lagi. Ya Allah ya Tuhan. Masya Allah kesabaran dia orang. Dan Allah tambahkan kekuatan iman dan sabar untuk dia orang. Sebenarnya ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja Allah disempurnakan pahala ganjaran kepada orang yang sabar itu, iaitu syurga tanpa hisab. Syurga, pahala tanpa hisab. Itu syurgalah tanpa hisab. Jadi orang yang sabar ni, kita kan proses mati, masuk kubur, alam barzah. Di alam barzah sekian lama, baru yang kedua alam apa? Alam ba'thi. Ba'thi ni kebangkitan daripada kubur. Bangkit daripada kubur. Lepas alam ba'thi, kita pergi ke alam hasyri. Hasyar, berkumpul. Kita bangkit kubur, kita berkumpul satu tempat, padang mahsyar. Lepas itu baru berlakunya hisab dan seterusnya proses. Orang yang sabar ni, dia memang dalam kubur. Lepas itu ba'thi dia menghadapi juga. Lepas ba'thi di mahsyar, terus dia shortcut masuk syurga. Dia tak ada hisab, bighairi hisab. Tanpa hisab, lepas hisab proses apa pula? Nak mizan timbangan. Lepas timbang nak bagi buku catatan amal. Kanan, kiri, belakang. Lepas itu nak sirat pula, lintas. Baru syurga neraka. 4 proses yang bukanlah proses untuk 100 orang. Proses untuk berbilion, trilion manusia. Daripada Adam tu. Kan? Kita nak kena queue yang berapa pun tak tahulah. Kalau kita umat Nabi Muhammad pun, berapa juta dah, berapa bilion dah umat Nabi Muhammad.
Tah kita yang keberapa pun tak tahu. Nak kena tunggu queue kita. Dan hisap pula bukanlah setiap seorang tu dicek setiap minitnya, setiap sen masuk keluarnya. Ya Allah, bila nak selesai seorang-seorang? Nak tunggu hisap tu. Mudah-mudahan orang bertuah adalah masuk syurga tanpa hisap. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan mereka itu. Kan? Antara orang yang masuk syurga tanpa hisap, itu golongan yang Nabi sebut 12 saf. 12 saf. Jadi sahabat tanya, siapa 12 saf tu? Dalam riwayat lain sebut 70,000. 70,000 orang 12 saf tu. Sahabat kata, ya Rasulullah, sikit sangat 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Maka Nabi kata, setiap 70,000 orang tu akan bawa pula 70,000 orang. Dalam riwayat sebut 70 yang bawah tu bawa lagi 70 pula. Bawa lagi 70 pula. Yang penting kita punya perjalanan kita sama dengan 70 yang awal tu. Kan? Kena ikut yang 70 yang awal tu. Boleh tak tahulah, wallahu alam kita ni kan. Allah maj'alna ini tu doa kita ajalah, kita minta. Jangan putus doa, minta pada Allah Ta'ala. Kerana kita jangan memandang, takkan aku boleh masuk tu, sedangkan sahabat saja dah 124,000. Nah, Nabi kita 70,000. Lepas sahabat, tabi'in, dah berapa generasi, 1400 tahun dah sampai sekarang. Ulama berapa banyak dah, wali Allah berapa banyak dah. Kita memang tak ada peluang. Jangan anggap macam tu. Rahmat Allah maha luas. Allah boleh pilih siapa-siapa yang sungguh-sungguh. Minta dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita terpaut dengan cinta kita, sayang kita kepada mereka semua tu. Baca sejarah mereka, ikuti ajaran mereka walaupun tak mampu nak amal. Yalah, ada benda yang kadang kita memang tak mampu nak buat. Tapi kita belajar, kita ambil tahu. Kan? Ada orang pula, buat apa belajar kitab ni, kitab tu, kitab ni, bukan nak amal pun. Dah. Bila tak belajar, kalau belajar pun tak dapat amal, kalau tak belajar, lagi tak amal. Kan? Tak tahu langsung. Kena belajar juga. Jadi sekurang-kurangnya bila belajar tu, kita tanda hormat, kita sayang. Hebatnya dia orang ni. Hormat. Hormat tu adalah ikatan kasih sayang. Kita hormat pada dia orang. Hebatnya dia orang, Masya Allah. Mungkin itulah talian untuk kita terheret sekali dengan dia orang, mudah-mudahan. Kan? Itu yang kita harap. Jadi ayat yang lain, Ustaz tak masuk lagi, tak apa, kita teruskan lagi. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan mau memaafkan orang, tanda sabar, dia mudah maaf orang. Kalau dia bersabar-sabar tapi no, aku takkan maafkan kau, sampai kiamat tak maafkan kau, sabar apa macam tu? Tak ada makna sabarnya. Kan? Bila ada dendamnya. Dia bersabar dan dia mudah maafkan orang lain. Inna dzalika lamin azmil umur. Sungguhnya perbuatan semacam itu termasuk perbuatan yang sangat penting, sangat utama. Tonggak yang paling kuat untuk jalan syurga dia. Kena dua-dua tu. Tonggak yang paling kuat. Sabar bila kena ujian dan mudah memaafkan orang yang buat silap dengan kita. Wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan kamu sekalian kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Allah berfirman, sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, ujian kepada kamu sekalian agar kami mengetahui orang yang berjuang jihad, betul-betul jihad, dan orang yang kuat sabarnya. Allah akan test kita. Dan kita ni ceramah pandai, sabar, Allah test tengok. Allah akan test. Dan ujian yang mudah-mudah kita menang lah. Ujian yang mudah kita lulus. Ayat menyuruh untuk berlaku sabar dan yang menerangkan keutamaan sabar ni terlalu banyak dalam Quran. Kata. Satu hadis yang pertama, Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ashari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, suci adalah sebahagian daripada iman. At-tahur, suci, bersihkan badan dengan berwudu, dengan hadath, diangkat hadath, dan jaga kebersihan, itu salah satu daripada sebahagian iman. Seperti dalam hadis lain kita selalu dengar, an-nadhafatu minal iman. Jaga kebersihan tu sebahagian daripada cabang-cabang iman. Alhamdulillah, ucap alhamdulillah
dapat memenuhi timbangan, memberatkan pahala. Subhanallah, alhamdulillah, dapat memenuhi atau memenuhi apa yang ada di antara langit bumi. Pahalanya besar, sampai boleh memenuhi ruang langit bumi. Sebut ucapan subhanallah, alhamdulillah tu. Solat itu adalah cahaya. Cahaya. Cahaya alam kubur, cahaya bangkit, cahaya semuanya. Sehingga Nabi pun kenal, ni orang solat, ni orang berwuduk, ada cahaya. Setelah sedekah itu adalah bukti iman. Tanda dia ada iman, dia rela untuk buat sedekah. Kalau lawannya bakhil. Bakhil, tanda gelap imannya. Orang yang bakhil. Sabar adalah pelita dan Al-Quran adalah hujjah terhadap apa yang kamu sukai ataupun terhadap apa yang tidak kamu sukai. Jadi sabar ni merupakan pelita untuk kamu nak jalan hidup kat dunia bagi nampak yang baik yang buruk, kena ada sabar. Kan? Bila hilang sabar, kamu tak nampak. Yang mana baik pun tak tahu, yang mana buruk pun tak tahu. Kan? Asyik nak mengamuk je. Asyik nak marah-marah je. Silap sikit mengamuk je. Tak tahu benda dah. Yang mana baik, yang mana buruk. Kan? Astaghfirullahaladzim. Minta tenang. Baru nampak, oh betul lah. Betul lah dia yang silap tadi. Duk marah kawan tu yang silap. Fikir-fikir betul lah aku yang mula kesilapan tadi. Kan? Bila tenang baru nampak. Bila tak tenang tak nampak. Sabar tu. Pelita dia kata. Al-Quran adalah hujjah terhadap apa yang kamu sukai. Hujjatun laka atau hujjatun alaika. Hujjah yang membela kamu ataupun yang mendakwa kamu. Quran tu. Kan? Yang bela, kalau kita buat ni, dia akan sokong, ya Allah betul lah dia buat ni, bagilah pahala dan sebagainya. Ataupun dengan kesalahan kita, dia akan dakwa kita, bercanggah dengan Quran. Dan terakhir disebutlah hadis ni, ada setiap orang pada waktu pagi menjual dirinya. Maksud macam seolah gambaran Nabi nak buat gambaran macam berniaga. Berniaga kan jual barang. Ada ketika jual barang untung. Ada ketika jual barang boleh rugi. Jual-jual kena barang rosak. Macam itulah kita ni. Setiap hari ni, ada yang membebaskan dirinya daripada murka Allah, neraka. Setiap hari dia boleh buat benda tu, buat ni. Alhamdulillah, hari ni terlepas daripada dosa-dosa. Terlepas daripada kemurkaan Allah. Dan ada pula yang membinasakan diri, tersilap langkah, tersalah sebagainya. Jadi hati-hati kita dalam perjalanan seharian kita. Antara doa Nabi, pagi-pagi, kalau ada buku Khulasah Madat kan, dalam tu Habib Omar letak doa yang sangat baik. Dia minta, Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaum. Ya Allah, kami minta supaya Engkau bangkitkan kami hidup pada hari ini fi kulli khair, dalam semua benda yang baik-baik belaka. Wa na'udzubika Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaum ila kulli khair wa na'udzubika an najtariha fihi su'an. Kami minta lindungan Allah, lindungan Engkau ya Allah daripada kami terjebak dengan benda buruk, benda tak baik. Au najruhu ila muslimin, ataupun kami sengaja buat benda buruk pada orang Islam yang lain, ataupun kami dilakukan kejahatan keburukan pada diri kami. Minta semua simpang. Pagi-pagi dah minta macam tu, insya-Allah hari tersebut cantik ya, selamat. Allah dorong kita ke tempat yang baik. Wa na'udzubika an najtari fihi su'an au najruhu ila muslimin au jarru ahadun ilaina. Tu doa pagi tu kalau boleh dalam Khulasah Madat, doa bangun tidur tu, amalkan. Ada kan? Beli yang ada terjemahan Melayu tu, senang kita nak baca. Doa bangun tidur, zikir di awal pagi tu cukup penting, doa-doa yang sesuai. Salah satu zikirnya, Allahumma inna na'udzubika an min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Antara doa dalam awal pagi tu, ya Allah, kami minta perlindungan Engkau daripada hidup sempit di dunia, hidup sempit di akhirat. Minta jauh. Kan? Masya-Allah. Habib Omar, mudah-mudahan Allah panjangkan usia Habib Omar dan juga menambahkan kekuatan kesihatan supaya berkhidmat untuk semua umat Nabi Muhammad SAW, kerana ilmunya sangat bermanfaat untuk kita. Zikir tu saja pun kita tak mampu nak amal dah. Kan? Kalau boleh kita pegang sungguh dengan kitab zikir tu. Walaupun ada orang dia ada kitab lain, tak apalah, silakan, tak mana-mana pun boleh. Tapi apa yang pengalaman kita belajar ni, banyak doa-doa yang sangat memelihara diri kita, memberi manfaat untuk kita daripada kitab Khulasah Madat tu, zikir-zikirnya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fihi
اللهم بارك لنا في هذا اليوم، بارك لنا في جمعنا هذا، بارك لنا في قراءتنا هذه، واجعل حجة لنا لا علينا، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.